yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nama kafir munafik. Kerana kalau sekadar bersyahadah, orang kafir munafik pun bersyahadah. Sebab tu kita sebagai orang yang beriman kena faham betul-betul maksud syahadah ni. Jangan nanti kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tertipu dengan amalan kita. Dia menyangkakan dia orang yang beriman. Dia hidup atas dunia ni mati-mati dia percaya, dia yakin yang dia tu orang yang beriman. Padahal Allah tidak terima dia sebagai orang yang beriman. Tertipu daya. Tertipu daya. Dia berasa macam dia beriman, tapi hakikatnya Allah tak terima dia tu sebagai orang yang beriman. Di antara sebabnya, contoh, dia mempertikaikan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dia sembahyang, memang dia berpuasa, memang dia naik haji umrah, memang dia menutup aurat, tapi oleh kerana hatinya tadi tidak membenarkan segala perkara yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah merupakan orang yang tidak beriman dengan Rasul, orang yang tidak beriman dengan Allah. Cuma di sisi hukum dunianya dia dikira orang Islam kerana zahirnya mengucap dua kalimah syahadah. Adapun bila dia balik akhirat, contohnya di balik akhirat dalam keadaan dia tidak memperbaiki dan memperbetulkan balik, bertaubat balik, menyesali balik, menyesali sungguh-sungguh di dalam hatinya tentang keraguannya tentang kebenaran Rasul tadi. Seandainya dia mati begitu, maka matinya sebagai mati kafir munafik. Walaupun dia orang Arab, walaupun dia orang Melayu, matinya sebagai kafir munafik. Na'udzubillah min zalik. Walaupun jenazahnya disolatkan oleh berpuluh ribu orang, jenazahnya disolatkan oleh berpuluh ribu orang, tetap tidak boleh mengubah dia menjadi orang yang beriman. Tak boleh. Iman kita ni tak boleh berubah dengan orang solat jenazah kita. Cuma selepas daripada solat jenazah tu, imam tanya apa yang kita nak saksikan atas jenazah ni. Kita kata baik, itu doa. Itu doa. Mudah-mudahan dalam ramai-ramai itu tadi, sebab tu paling tidak dapatkan solat jemaah ni paling kurang 40 orang. 40 orang. Bila 40 orang yang berdoa, seorang di antaranya doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kalau orang munafik ni, di dalam diam-diam dia tak percaya apa yang dikhabarkan oleh Rasul. Dia memilih-milih. Kalau seandainya hukum yang dikhabarkan oleh Rasul itu muafakat dengan kehendak, keinginan hawa nafsunya, baru dia yakin, baru dia terima, baru dia percaya, baru dia setuju. Seandainya hukum hakam itu tidak muafakat dengan keinginan, kehendak nafsunya, maka dia tolak, dia tak terima, dia tak percaya. Itu orang panggil kafir munafik. Jadi kalau kafir munafik ni mati, dimandikan, dikafankan, disolatkan, tiba-tiba yang solat ni 50 ribu orang solatkan jenazah dia, tidak akan dapat mengubah dia menjadi orang yang beriman. Mati kafir lah dia, kekal dalam neraka selama-lamanya, wal'iyadzu billah min dzalik. Dengan sebab itu jangan main-main masalah iman ni. Sebab tu kita disuruh belajar, ambil tahu supaya kita tidak tertipu. Tak tertipu macam golongan munafik tadi. Mereka menyangka mereka orang beriman, rupa-rupanya Allah tak terima dia sebagai orang beriman kerana ada kesalahan di dalam akidah dia. Baik, kemudian masuk di bawah makna yang tersirat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ni amanah.
Amanah. Apa maksud Rasul tu bersifat amanah? Dengan makna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah juga para nabi dan para rasul yang lain, tidak sekali-kali melakukan dosa dan maksiat zahir dan batin mereka sejak daripada kecil hinggalah mereka diwafatkan oleh Allah. Wajib kita i'tiqad Rasul tu benar daripada kecil. Bukan mereka itu mula bersifat benar setelah dilantik menjadi Nabi dan dilantik menjadi Rasul. Sebelum tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sama macam kanak-kanak lain. Ini pahaman sesat. Jaga baik-baik. Ada pahaman macam ni. Ada pahaman macam ni. Mereka mengatakan bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sewaktu kecil sama seperti budak-budak lain. Na'udzubillah. Kalau sama macam budak-budak lain, tak layak nak dilantik menjadi Rasul. Rasul ni Allah pilih orang yang betul-betul suci, bersih daripada alam rohnya lagi, alam rahimnya lagi. Allah jagalah. Apa hikmah? Apa hikmah Allah Ta'ala jaga para nabi dia, para rasul daripada kecil sampai wafat tidak melakukan dosa dan maksiat? Di antara hikmahnya apa? Supaya kita umat ni tak boleh nak mempertikaikan mereka sewaktu mereka menyampaikan dakwah. Contoh, kalau seandainya ni sekadar misal, sebagai misal, seandainya lah para rasul itu sewaktu kecilnya berperangai seperti kanak-kanak biasa, curi rambutan, curi ayam orang, telanjang bogey tepi-tepi jalan, menyumpah seganah, tu budak-budak biasa, betul? Baik, bila dia sampaikan dakwah nanti dia kata jangan bercakap dusta, jangan bercakap kotor. Tak payahlah Muhammad, kau waktu kecil dulu kau ingat tak? Zaman kau remaja dulu kau ingat tak macam mana perangai kau? Kan kita sama mencuri dulu. Nampak tak? Ada tak peluang umat nak menjatuhkan dia? Ada tak peluang umat nak menjatuhkan maruah dia? Nampak tak? Itu di antara hikmah dia. Kalau Muhammad tu daripada kecil sama macam budak lain, maknanya kalau waktu dia menyampaikan dakwah nanti ramai orang boleh pertikaikan dia. Tak payahlah nak larang mencuri. Kau pun dulu mencuri rambutan, kau tak ingat? Sebab tu Allah jaga daripada kecelakaan. Ini akidah kita. Pegang baik-baik. Jangan terikut pahaman yang mengatakan Nabi ini waktu kecilnya sama macam orang lain. Tak perlu nak disanjung-sanjung, tak perlu nak dimulia-muliakan, tak perlu nak dipuji-puji. Contohnya hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlu nak diagung-agungkan kerana waktu kecilnya sama macam budak lain. Cuba kita tengok anak-anak kita, cucu cicit ciak kita, kenapa kita meraihkan hari kelahiran dia sedangkan dia tak ada pun jaminan akan memberi syafaat kepada kita. Padahal yang kita raikan hari lahir anak cucu cicit kita ni belum pasti dia besar besok jadi orang bertakwa, orang soleh. Kenapa kita meraihkan? Itu tanda seronok dengan nikmat Allah. Itu cuma alasan-alasan mereka yang anti maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan-alasan yang tidak logik. Nak menghasut masyarakat supaya tak perlu nak meraihkan hari keputeraan Nabi SAW. Tak perlu. Tak perlu. Sebab apa? Waktu kecilnya sama macam budak lain. Yang dia mula mulia waktu diangkat jadi Nabi Rasulullah. Situ baru mula dia tu lain daripada yang lain. Sebelum tu sama macam orang lain. Ini pahaman sesat, lagi menyesatkan manusia ni. Kita anak cucu cicit kita waktu kecil tiap tahun tulis kat dinding tarikh lahir masing-masing, takut terlupa nak raikan. 5 tahun 5 tingkat, okey. 10 tahun 10 tingkat, tu tak kira lilin lagi.
15 tahun 15 tingkat. Dah besar sumpah seranah mak bapak. Dah besar sumpah seranah mak bapak. Dah besar mak bapak panggil banyak kali buat tak tahu ni. Ni orang yang kita raikan birthday. Dah besar tak solat. Ada yang dah besar berjudi, minum arak. Nampak tak? Tapi tak salah kita nak melahirkan, nak memperingati hari kelahiran anak-anak cucu cicit tadi sebagai petanda syukur dengan nikmat Allah. Itu manusia biasa. Ini Rasul. Dia sebagai asbab datuk nenek moyang kita terselamat daripada azab Allah, iaitu mana? Dengan asbab Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mendapat apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Adakah maknanya tak perlu nak diraikan, tak perlu nak dizahirkan tanda kesyukuran terima kasih kepada Allah kerana mendatangkan Rasul yang menyelamatkan kita daripada kebodohan, kejahilan? Sedangkan anak cucu cicit kita ni yang tak tahu ke mana hala lagi pun kita dah bukan main lagi meraikan. Siap buat pelamin begini begitu, panggil artis menyanyi begini dan begitu, tanda seronoknya dapat cucu, dapat anak. Ini lebih-lebih lagi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, jadi Rasul ni bersifat amanah dengan makna mereka tidak sekali-kali melakukan dosa dan maksiat zahir maupun batinnya. Zahirnya suci bersih daripada melanggar hukum hakam Allah. Zahirnya sentiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, tak pernah kufur dengan nikmat Allah. Begitulah juga batinnya, hatinya senantiasa bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji. Sejak daripada kecil lagi hatinya dah Allah Ta'ala hiaskan dengan sifat terpuji. Macam kita waktu kecil apa? Kecil hasad dengki, bawa ke tua, bawa ke kubur. Sifat hasad dengki kita ni, iri hati kita ni bukan daripada kecil, bawa sampai ke kubur. Itu yang nak kata Rasul tu waktu kecil sama macam orang lain. Fikirlah biar cerdik sikit. Dia bahaya juga belajar banyak-banyak ni. Takut terlepas sempadan. Terlepas sempadan, daripada bijak terlanggar sempadan, jatuh jadi bodoh balik. Ada yang pertikai Rasul tu, dia pelajaran dia tahap mana Rasul? La ilaha illallah. Dia kata Rasul tu dia tu pelajarannya tahap mana? Saya universiti, saya ada PhD. Rasul tu mana dia ambil PhD? Zaman dia mana ada PhD universiti? Na'udzubillah. Kafir tuan-tuan. Na'udzubillah. Tu bahaya Bahaya kalau kita isikan kepala otak kita ni dengan ilmu dunia semata-mata. Tak didekatkan dengan ilmu agama daripada kecil, jadi macam itulah. Sebab tu ilmu agama ni kena tanam daripada kecil lagi. Lebih-lebih lagi perihal akidah. InsyaAllah kalau betul dia punya dasarnya, betul dasarnya, pandai bijak setara mana pun ilmu dunianya, dia takkan sesat insyaAllah. Sebab apa? Dijaga oleh ilmu agama yang dah ada terlebih dahulu dalam diri dia. Ni ilmu dunia dulu, duduk isi dalam dengan ilmu dunia dulu, kemudian baru cari agama. Tu jadi bukan-bukan tu. Sepatut dia punya dasar dia agama. Kemudian atas dia tu barulah nak selit-selitkan dengan ilmu dunia. Ni dah dasar hatinya, dasar hidupnya ilmu dunia, keduniaan. Kemudian atas-atas tu baru akhirat. Na'udzubillah. Tu yang jadi gelong, berasa pandai. Na'udzubillah min zalik. Siapa yang mempertikaikan itu fatanah,
Dia mempertikaikan kebijaksanaan Rasul. Maka terbatallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, batal. Jadilah dia kafir munafik. Jadilah dia kafir munafik. Semahyanglah macam mana pun Allah takkan terima. Allah, tu kata tertipu tadi. Tertipu. Dan tabligh, makna barang siapa yang mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bermaksud dia merupakan hamba Allah yang yakin sepenuh-penuh hatinya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah menyampaikan sekalian perkara yang Allah amanahkan kepada mereka untuk menyampaikan, untuk disampaikan. Dia yakin tidak ada satu huruf pun yang Rasul sembunyikan. Malah semuanya Rasul telah menyampaikan apa sahaja yang Allah amanahkan kepada mereka menyampaikan, maka semuanya itu telah pun disampaikan oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita dah belajar bab tabligh itu. Menyampaikan ni, tabligh ni ada tiga bahagian, jangan lupa. Yang pertama wajib tabligh, maksudnya wajib Rasul-Rasul menyampaikan segala perkara yang Allah amanahkan kepada mereka untuk disampaikan. Itu yang pertama, wajib tabligh. Dalam bahagian ni, dalam bahagian wajib tabligh ni, tidak ada satu huruf pun yang Rasul tidak sampaikan. Tidak ada satu huruf pun yang Rasul sembunyikan. Tidak ada satu pun hukum hakam yang Rasul putar belitkan, tak ada. Yang kedua, mustahil tabligh. Jangan lupa yang kedua, bahagian tabligh yang kedua, iaitu mustahil tabligh. Apa maksud mustahil tabligh? Yakni mesti tidak sekali-kali Rasul menyampaikan, wajib Rasul menyembunyikan. Iaitu mana? Perkara-perkara yang Allah larang Rasul menyampaikan kepada sesiapa pun. Merupakan perkara itu merupakan rahsia di antara Allah dan Rasul sahaja. Maka perkara yang menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul ini satu pun tidak disampaikan kepada orang lain. Itu bahagian kedua, mustahil tabligh. Pernah dengar tak mustahil tabligh? Antara orang tak pernah dengar. Bila kita kata ada benda yang Rasul sembunyikan, tercengang dia. Tercengang dia. Terperanjat dia. Iaitu perkara yang menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul. Itulah perkara yang mustahil Rasul sampaikan, wajib Rasul sembunyikan. Kalau perkara yang menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul, tiba-tiba Rasul ceritakan juga, amanah ke tidak Rasul? Khianat namanya. Khianatlah. Perkara itu menjadi rahsia Allah dan Rasul. Tiba-tiba Rasul bagi tahu juga sahabatnya seorang, oleh kerana kau ni Abu Bakar baik sangat dengan aku nak bagi tahu lah. Ni rahsia ni sebenarnya. Ni rahsia aku dengan Allah ni, tapi dah kau baik sangat dengan aku, banyak membenarkan aku nak bagi tahu lah. Tak ada sifat macam tu. Tu sifat kita, tuan-tuan. Kita kata rahsia-rahsia pun kita bagi tahu orang lah. Ni aku nak bagi tahu rahsia ni. Tak rahsia dah lah, dah orang tahu. Mari. Ni sebenarnya rahsia ni, tapi oleh kerana kau ni lain, aku nak bagi tahu lah. Tapi ni rahsia tau. Tak rahsia dah lah. Nampak tak dah? Jadi bahagian kedua tabligh tadi mustahil tabligh, yakni ada perkara yang Rasul sembunyikan, iaitu perkara-perkara yang menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul. Itu seorang pun tak tahu. Jadi kalau ada orang mendakwa dia tahu, mai mengaji dengan saya.
Saya tahu di antara rahsia di antara Allah dan Rasul. Dalam banyak-banyak tok buku dalam dunia ni, aku di antara yang tahu rahsia di antara Allah dan Rasul. Pembohong lah tu. Jangan percaya. Walau boleh jalan atas air pun. Walaupun dia boleh jalan atas air. Dia kata ada benda rahsia di antara Allah dan Rasul tu aku tahu. Tak ada seorang tahu, sebab Rasul tak cerita kepada siapa-siapa pun. Itu amanah Allah. Dan yang keempatnya fatanah. Jadi barang siapa yang mempertikaikan, contoh dia mengatakan ada benda yang Allah suruh sampaikan tapi Rasul suruhkan, maka rosaklah akidahnya, rosaklah syahadahnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, batallah, terbatallah syahadahnya. Dan yang keempat fatanah. Dan yang keempat fatanah, yakni bermaksud orang yang mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bererti mereka ataupun dia adalah orang yang meyakini sungguh-sungguh di dalam hatinya bahwasanya para rasul itu sekaliannya fatanah, cerdik, bijak dalam menyampaikan hukum hakam Allah, cerdik, bijak menyampaikan amanah Allah, cerdik, bijak dalam mengalahkan hujah-hujah, bijak pandai daripada orang kafir. Begitu. Tiba-tiba dipertikaikan pula. Dia kata Rasul tu nak kata bijaksana setara mana Rasul? Dia bukan ngaji universiti dia. Allah, bahaya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada tu tipu daya syaitan, nafsu, dunia. Dalam hatinya ada penyakit takabur, sombong, ujub. Baik. Dan lawannya 4 sifat, iaitu lawan bagi 4 sifat yang wajib bagi Rasul tadi. Yang pertamanya dusta. Dusta ni bohong. Lawan bagi siddiq. Jadi barang siapa yang di dalam hatinya berpegang bahawasanya ada benda-benda, perkara-perkara yang Rasul bohong, maka rosaklah syahadahnya, terbatallah, riddahlah dia, murtadlah dia. Ataupun dia mengatakan Rasul tu khianat. Sebab tu kena faham betul-betul maksud amanah tadi. Amanah ni maknanya Rasul tidak sekali-kali melakukan dosa dan maksiat yang haram dan yang makruh maupun zahir dan batin, tidak sekali-kali dikerjakan oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jangankan kata haram, makruh pun tidak. Tiba-tiba dia mengatakan Rasul ni waktu hidup baginda ada membuat benda-benda yang makruh. Rosaklah akidah dia. Rosaklah akidah, rosaklah syahadah dia. Rosak syahadah. Jadi riddah lah dia. Jadi kafir dah dia. Kemudian yang ketiganya menyembunyikan ataupun khianat. Khianat ni makna tidak amanah lah. Dalam arti kata lain, khianat di sini dengan makna Rasul ada mengerjakan perkara maksiat. Nauzubillah min zalik. Dia beriktikad Rasul ada membuat sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah. Nauzubillah. Rosaklah syahadahnya terhadap Rasul. Dan yang ketiganya menyembunyikan. Contohnya seseorang itu yang bersyahadah tadi, dia bersyahadah lidahnya syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dalam hatinya beriktikad, berpegang, maknanya berpegang, dia faham, dia pegang bahawasanya Rasul itu menyembunyikan hukum Allah. Ada hukum-hukum yang tertentu yang Rasul sembunyikan. Demi kepentingan Rasul suruhkan hukum tu, Rasul tak bagi tahu. Padahal hukum tu Allah suruh bagi tahu. Tiba-tiba dia kata ada hukum yang Rasul putar belit, ada hukum yang Rasul sembunyikan, tidak disampaikan. Maka riddahlah, kafirlah, murtadlah dia. Nauzubillah. Tak kira laki-laki perempuan, tak kira tua muda, tak kira kaya miskin, tak kira apa bangsa seseorang tu tadi. Meskipun dia orang Arab tulin,
tapi dia beriktikad Rasul ada menyembunyikan hukum yang disuruh sampai oleh Allah, maka murtadlah dia, ataupun jadi kafir munafiklah dia. Yang keempatnya bodoh, lawan bagi fatanah, cerdik. Contohnya seseorang itu beriktikad dalam hatinya, padahal lidahnya syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dalam hatinya beriktikad Rasul tidak bijak dalam menyampaikan agama, maka kafirlah dia, murtadlah dia, tidak berimanlah dia dengan Rasul. Dan satu sifat yang harus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berjumlah 9 sifat, yakni perkara ataupun aqaidul iman, simpulan-simpulan keimanan yang tersirat, yang terkandung di bawah makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di bawah tu terkandung 9 aqaidul iman, 9 simpulan iman. Jadi wajib setiap laki-laki dan perempuan yang beragama Islam menjaga, memelihara 9 perkara ni. Jangan ditolak, jangan dipertikaikan, jangan diragui sekali-kali. Wajib kena jaga 9 ni. Tu. Kalau di antara 9 perkara ni tadi yang termasuk di bawah erti Muhammadur Rasulullah, dipertikaikan satu sahaja daripada 9 ni, maka dengan secara serta-merta terbatallah syahadahnya terhadap Rasul. Dia bukan tolak semua, bukan pertikai 9, pertikai satu daripada 9, tak percaya satu daripada 9 ni, terbatallah penyaksiannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita kena mengaji, ambil tahu. Bila kita belajar, bila kita mendengar, kita tahu, oh makna aku kena jaga benda-benda ni. Kalau tak tahu, kalau tak belajar, tak pernah tahu, barangkali banyak kali dalam hati kita ada benda macam tu tapi kita tak perasan. Kita ingat benda tu tak kisah sebab lidah kita dah mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana ada? Bagi orang tak nak mengaji, barangkali pada dia, orang yang tak nak belajar ni, orang tak nak mengaji agama ni, tak nak ambil tahu tentang akidah ni, barangkali yang dia faham, walaupun dalam hatinya ada pertikaian terhadap Rasul, terhadap kebenaran Rasul, terhadap amanah Rasul, terhadap tablignya Rasul, terhadap fatanahnya Rasul, mereka menyangka yang dia tu orang Islam juga di sisi Allah. Kerana apa? Lidahnya dah mengucap wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barangkali dia faham macam tu. Barangkali ramai yang faham demikian, walaupun hatinya berbelah bagi dengan Quran, berbelah bagi dengan hari kiamat contohnya, ataupun meragui tentang adanya Tuhan, ataupun meragui tentang sifat-sifat yang wajib ataupun mustahil dan harus bagi Rasul, mereka menyangka dia tetap orang Islam kerana lidahnya dah mengucap 2 kalimah syahadah. Ya, jawabnya betul, Islam, tapi di dunia saja. Atas dunia lepas hukum. Atas dunia hukum lepas. Makna kalau orang jenis macam tu mati, wajib kita orang hidup ni menguruskan kematian dia. Fardu kifayah, wajib kena uruskan. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu keraguan dan pertikaian macam tu ada dalam hatinya. Cuma di sini disebutkan, dinyatakan supaya kita yang masih hidup ni belajar, supaya kita faham. Ni tadi tu. Sebab tu iman ni benda dalam hati, benda tak nampak, tapi kalau tak dihuraikan, macam mana nak faham benda dalam hati ni? Ni kitab akidah ni, apa yang disebutkan dalam ni daripada awal hingga akhir semuanya nak menceritakan tentang perkara yang tak boleh nak didengar dengan telinga, tak boleh nak tengok dengan mata, sebab nak menceritakan tentang kelakuan amalan hati, iaitu mana akidah, pegangan dan kepercayaan. Sebab tu panggil akidah. Iman namanya. Pegangan dalam hati itu namanya iman. Yang boleh nampak dengan mata kepala ni namanya Islam. Cuma ini maklumat, ini ilmu supaya kita tahu, oh, barang siapa yang lidahnya mengucap 2 kalimah syahadah, solat tak tinggal, pergi haji tiap tahun, naik umrah tiap minggu,
khatam Quran 3 hari sekali, seandainya dalam hatinya mempertikaikan 9 perkara tadi, ketahuilah orang-orang yang macam ni tidak beriman di sisi Allah. Allah tak terima dia sebagai orang beriman. Faham tak tu? Siapa dia? Mana kita tahu? Siapa dia? Mana kita tahu? Tak tahulah. Siapa dia? Wallahu a'lam. Orang yang macam tu lah. Kita bukan mengatakan sipolan dah. Ini undang-undang. Barang siapa di atas highway lari lebih daripada 110, kena apa nama, speed trap. Siapa mana kita tahu? Orang yang langgar. Orang yang langgar. Kita menceritakan, memberitahu undang-undang dia. Siapa yang langgar mana kita tahu? Samalah macam ni. Siapa yang langgar undang-undang akidah ni? Mana kita tahu? Tapi undang-undangnya kita dah tahu dah. Barang siapa yang zahirnya mengucap padahal hatinya mempertikaikan, makna dia kafir, munafik. Siapa dia? Wallahu a'lam. Tak tahu dah. Tak tahulah siapa. Mudah-mudahan ada, bukan mudah-mudahan lah, dengan ilmu ni mudah-mudahan dapat menyedarkan dan memberi kepahaman kepada kita. Bukan semata-mata lidah kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita boleh menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak boleh tipu Tuhan. Makhluk kita boleh tipu, Tuhan kita tak boleh tipu. Allah tahu dalam hati kita ni banyak pertikaian dengan terhadap Quran, pertikaian terhadap hari kiamat, mempertikaikan Nabi, mempertikaikan Rasul. Allah tahu. Walaupun tak pernah kita zahirkan pertikaian tu dengan lidah ataupun perbuatan kita, tetap Allah tahu. Waktu tadi kita kata orang ni di sisi manusia atas dunia dikira Islam lah, tapi balik akhirat Allah akan kumpulkan dia sekali dengan orang-orang kafir. Duduklah dalam neraka selama-lamanya, takkan dikeluarkan sampai bila-bila. Takkan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang nak dapat syafaat ni orang yang beriman. Orang beriman sahaja yang dapat syafaat tu. Yang kita dah bicarakan dalam kuliah yang sebelum ni. Siapa dia? Yang macam-macam jenis syafaat tu itu orang yang beriman, bukan kafir munafik, bukan. Kafir munafik tak dapat. Sebab tu kita kena takut, tuan-tuan, perempuan. Kena takut kita ni tergolong dalam golongan kafir munafik tanpa kita sedar. Sebab tu kita kena mengaji, tengok balik, semak balik pegangan dan kepercayaan dalam hati kita selama ni bagaimana terhadap Allah dan terhadap Rasul. Kalau salah, kalau jumpa, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Tu hikmah kenapa disuruh belajar. Dan niat kita belajar ni diantaranya apa? Supaya Allah tunjukkan kesalahan kita, supaya dapat kita betulkan sebelum kita mati. Daripada kita mati dalam keadaan kita tak tahu kita ni banyak buat salah silap dalam ibadat, lebih-lebih lagi perihal akidah ni. Takut waktu mati tu baru tahu akidah kita sesat terhadap Allah, pegangan dan kepahaman kita terhadap Allah dan Rasul tu rupa-rupanya salah, tak diterima oleh Allah. Saat nak mati tu baru tahu tu tak ada faedah dah nak syahdah apa lagi dah goroh-goroh dah. Roh dah sampai halqum dah. Sebab apa? Orang yang rohnya sampai halqum ni Allah tak terima dah amalan dia, Allah tak terima dah syahadah dia. Sebab waktu roh sampai halqum ni Allah dah tunjuk dia tu ahli neraka ataupun ahli syurga. Bila nyawa kita ni besok sampai roh kita sampai halqum, Allah buka dah mana tempat kita. Kalau dia ahli syurga, nampak syurga dah. Kalau dia ahli neraka, waktu roh sampai halqum tu nampak dah azab neraka dia. Na'udzubillah. Betul Allah tak terima dah amal. Nak taubat waktu tu, nak menyesal waktu tu, nak syahadah waktu tu, tak ada dah. Habis dah. Habis peluang dah. Tutup dah. Tutup pintu taubat dah.
Jadi kita nak taubat, nak baiki akidah, tak payah tunggu Dajjal keluar, tak payah tunggu Imam Mahdi keluar, tak payah tunggu Nabi Isa turun. Lambat lagi barangkali Nabi Isa turun, tapi mati kita barangkali besok sampai dah. Duk tunggu Nabi Isa turun. Silap-silap Nabi Isa turun, leher kita dicantahnya dulu. Sungguh besok waktu zaman Nabi Isa dan Imam Mahdi mentadbir dunia ni, dia dapat tahu siapa munafik. Dia cantah je, tak ada bincang-bincang lah. Kita duk tunggu, rupanya tunggu leher kena pancung pun. Sebab tu jangan tunggu-tunggu, itu petanda akhir zaman. Maka kita sepatutnya bersegeralah baiki diri kita nak turun dalam kubur. Barangkali kiamat tu lambat lagi, barangkali Imam Mahdi boleh jadi 10, 15 tahun, 20 tahun lagi baru datang, baru timbul, baru muncul, barangkali. Perkara tu memang berlaku, tapi waktu yang sebenarnya Allah saja yang mengetahui. Jadi jangan tunggu-tunggu tanda-tanda besar kiamat timbul baru kita nak mengaji, baru nak semayang, baru nak hijrah. Apa faedahnya? Kalau waktu aman damai ni pun kita tak boleh nak ambil kesempatan, waktu kucar kacir besok, waktu boleh datang surau aman damai ni kita tak nak ambil kesempatan, waktu kucar kacir besok nak datang surau. Minta maaf lah, kin salam, taknya ada. Waktu senang aman damai, tak ada peluru melintah atas kepala kita, pun tak nak datang mengaji. Waktu peluru torpedo melintang pukang atas kepala besok baru nak bawa kitab pergi ngaji. Minta ampun maaf lah tuan-tuan. Sebab tu kena cari kesempatan cepat-cepat, kena hargai kesempatan tu. Jangan tunggu waktu susah, jangan tunggu waktu dah kucar kacir baru nak dekat dengan Allah, nak hijrah. Tak ada faedah. Jadi gunakanlah nikmat aman damai ni yang Allah bagi. Kita tengok saudara kita tu kat sana tu, itu sebenarnya pelajaran, pengajaran tu sebenarnya daripada Allah untuk kita ni yang duduk di negara yang aman damai ni. Mikir macam mana kalau negara kita berlaku sedemikian, macam mana cara kita nak beribadat? Boleh buat ibadat macam biasa? Tak boleh. Tapi kita ni, sebab itulah nikmat ni, kata ulama, kata sahabat, aku lebih takut ujian waktu senang daripada susah. Sebab waktu aku senang, aku tak boleh nak sabar dengan kesenangan tu, hingga aku menyalahgunakan kesenangan tu. Baik susah, kerana dengan kesusahan tu hati kita hampir dekat dengan Allah. Tapi kalau waktu senang, contoh macam kita ni, aman damai, makan cukup, duit banyak, sihat, mana nak pergi boleh bebas, kita kufur nikmat aman damai yang Allah bagi. Tak peduli nak dekatkan diri dengan Allah, tak peduli dengan mengaji agama. Sebab apa tu? Terlalu berseronok dengan keamanan yang Allah bagi. Sebab tu nak bersabar dalam keadaan kita mampu tu payah. Tu Allah hikmah di antara tanda-tanda Allah nak jaga kita daripada langgar sempadan, Allah jadikan kita susah. Bila Allah jadikan kita susah, dengan sendiri kita dah terkawal daripada benda yang Allah benci. Sebab kalau kita ni, jenis kita ni, kalau senang aja memang langgar batas lah. Jadi cara Allah nak kurangkan dosa dan maksiat kita, Allah bagi susah, Allah bagi sakit, terkawal sikit. Sebulan sakit gigi, sakit mulut, aman daripada dosa mengumpat sebulan. Hilang handphone sebulan, hilang handphone, nak beli handphone tak ada cukup duit lagi, aman damai daripada mengumpat ataupun share benda yang buruk-buruk. Nampak tak tu? Allah nak jaga. Bukan Allah nak buat khianat dengan kita, Allah nak jaga kita, tapi kita tak kenal, kita tak tahu cara Allah nak jaga hamba dia macam mana.
Lalu dia pun bersangka jahatlah dengan Allah. Dia kata Allah ni tak patut bagi aku sakit macam ni. Padahal Allah nak menyelamatkan dia daripada dosa. Mengaji. Mentara aman damai cepat-cepat. Tu guru kata seng-seng lengan baju. Seng-seng lengan baju. Makna bersungguh. Yang tak ada kuliah lagi cepat-cepat buat jadual waktu kuliah, fardu ain khususnya. Ngaji sungguh-sungguh, tak dapat pagi petang, tak dapat petang malam, tak dapat malam tengah malam, sebelum subuh ikutlah. Yang pentingnya mengaji supaya kita ni selamat daripada pelbagai fitnah yang nak menyesatkan kita dalam ibadat. Takut masuk dalam gurur, golongan yang gurur. Apa gurur ni? Orang yang tertipu daya dengan diri dia sendiri. Dia tertipu daya selama dia hidup berpuluh tahun tu, rupanya dia tertipu daya dengan dirinya sendiri. Dia menyangka dirinya selamat, dia menyangka amalannya betul, dia menyangka amalannya diterima oleh Allah, dia menyangka imannya diterima oleh Allah, dia menyangka yang dia akan dapat syafaat Nabi. Rupa-rupanya di hari kiamat semua tu jadi khayalan saja. Na'udzubillah. Itu gurur, orang yang tertipu daya. Jadi bila kita mengaji ini, Allah akan tunjukkan, Allah akan bagi petunjuk, hidayah. Allah akan bagi hidayah yang tak nampak jadi nampak, yang tak faham jadi faham, yang sebelum ni tak pernah tahu dapat tahu. Itulah hikmah suruh duduk dalam majlis ilmu ni. Di situlah Allah nak bimbing, nak tunjuk kita yang mana silap, yang mana salah, jalan mana yang perlu kita ikut, jalan mana yang perlu kita tinggalkan. Kalau kita tak belajar, tak ada maklumat, tak ada panduan, tak ada petunjuk, maka meraba-rabalah kita dalam perjalanan ibadat ni, beribadat ni, meraba-rabalah beribadat. Beribadat dengan tak ada petunjuk. Nak alih akhirat dengan tak ada petunjuk. Nak pergi ke syurga dengan tak ada petunjuk. Begitulah ibaratnya orang tak nak mengaji. Dia nak pergi syurga tapi dia tak nak mengaji. Pergilah ke syurga tu tanpa ada panduan dan pedoman. Pergilah. Kalau boleh sampai. Sedangkan perjalanan nak pergi syurga tu, dia punya tipu daya sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat tipu daya ni, perangkap ni. Tiba-tiba kita kata aku boleh sampai syurga walaupun aku tak mengaji. Aku boleh sampai syurga. Ini Imam Ghazali kata benda yang mustahil. Nak sampai syurga tapi tak ikut jalan-jalan nak ke syurga. Mustahil lah. Dah kalau tak sampai syurga, sampai mana? Sampai satu tempat lagi tu yang penuh dengan azab. Jadi kena mengaji tuan-tuan. Tak kira tua, muda, kaya, miskin, mengajilah. Mengajilah. Ramai orang mati dah tuan-tuan, dia tak dapat mengaji. Orang dah mati tak dapat mengaji dah. Kita yang masih hidup ni, gunakanlah peluang baik-baik. Sementara aman damai, boleh bebas nak ngaji bila-bila, gunakanlah, cepat-cepat ambil kesempatan ni. Sebab kita tak tahu nikmat aman damai ni selama mana lagi Allah nak bagi kita. Dan kita kena ingat, kena tahu golongan-golongan tu, golongan-golongan kafir harbi tu memang sentiasa mencari jalan dan peluang nak mengganggu umat Islam. Dia tunggu masa je. Jadi tidak mustahil. Tak mustahil. Jangan kata mustahil lah, ini takkan berlaku lah macam mana kat tempat-tempat sana. Siapa kata mustahil? Siapa kata mustahil? Mana negara Islam yang tak diganggu oleh orang kafir harbi ni? Tapi bukan doa minta Allah jauh, cuma nak kata benda itu tak mustahil. Jadi jangan seronok sangat. Jangan berasa seronok sangat. Golongan tu memang sentiasa cari jalan, cari peluang.
Jadi hati-hatilah, ambil kesempatan cepat-cepat ngaji betul-betul, buat jadual. Masing-masing mesti ada jadual pengajian masing-masing, mesti. Yang suami-suami, yang isteri-isteri, yang anak-anak, mesti ada jadual pengajian. Jangan ikut orang, sebab waktu kita cari nafkah, cari rezeki atas dunia ni tak sama. Maka aturkan masa kita sendiri. Jangan ikut orang. Dan satu sifat yang harum pada Rasul berjumlah 9 sifat. Maka mana? Iaitu sifat yang harum bagi Rasul lah. Jangan lupa apa sifat yang harum bagi Rasul, iaitu berperangai, berakhlak, berkelakuan seperti kelakuan manusia, tetapi kelakuan yang terpuji, terindah sahaja. Adapun kelakuan perangai sifat yang menjatuhkan muruah ataupun maruah harga diri mereka sebagai seorang Nabi Rasul, itu mustahil. Mustahil. Tidak sekali-kali. Rasul tidak ada perangai tak senonoh. Perangai akhlak zahirnya mulia, akhlak batinnya pun mulia. Jadi kalau nak selamat, kita kena cubalah usaha tiru, baik lelaki, baik perempuan, kena tirulah akhlak Rasul tadi tu. Perangai Rasul, sama ada perangainya yang zahir dan perangainya yang batin, kita kena tiru dua-dua tu. Jangan tiru zahir je. Kalau kata tiru zahir, ramai selamat dah kita ni. Jubah, berserban, tutup aurat kalau perempuan, betul lekung dah, macam-macam dah makna pada zahirnya, nampak selamat dah. Ni barang dalam ni yang tak ikut lagi akhlak perangai Rasul ni. Makin kuat mengaji, makin kuat dengki dendam. Makin kuat mengaji, makin kuat belajar, makin kuat hadir kuliah, makin kuat nak cari rahsia, rahsia orang. Jaga baik-baik. Penyakit orang ada ilmu. Penyakit orang ada ilmu ni mana? Penyakit hasad, dengki, iri hati. Sebut dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata, aku pesan dengan anakku supaya carikan aku rumah yang jauh daripada orang yang qari. Carikan aku rumah yang jauh daripada orang yang alim. Sebab apa pelik tu? Sebab kalau aku ni buat dosa, buat maksiat, nanti dia akan cela aku sehabis-habis cela. Kalau aku dapat kebaikan, timbul dalam hatinya iri hati. Jangan kata orang alim tu semuanya baik hatinya. Jangan ingat semua orang banyak ilmu tu hatinya baik. Imam Ghazali pesan tu. Makin banyak ilmunya, makin besarlah setan yang datang ganggu ni. Minta Allah peliharalah kita. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah, jadi 9 sifat, inilah sekurang-kurang aqaid. Paling tidak, maksudnya paling kurang tu paling tidak, tak dapat tidak, mesti setiap laki-laki dan perempuan tahu, faham dan jaga baik-baik yang masuk pada kalimah yang tersebut itu. Maksud yang 9 perkara yang kita dah bacakan tadi, itulah di antara maksud yang tersirat di sebalik wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka wajiblah kita beriman dengan ke-9 tadi. Yang wajib kita i'tiqadkan, yang mustahil wajib kita jauhkan, jangan diletakkan sifat tu pada Rasul, dan yang harus wajib kita beriman. Mudah-mudahan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. InsyaAllah 2-3 kali baca lagi kot ni, habis dah minta ni. 2-3 kali baca lagi, InsyaAllah nanti mudah-mudahan dapatlah khatam dengan izin Allah. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita pada malam ini, dengan berkah kita duduk dalam masjid ini beriktikaf, mudah-mudahan dengan keberkahan para malaikat yang diutuskan oleh Allah di dalam majlis ilmu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya tidak terkecuali
ibu bapa kita, ada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, semuanya tidak terkecuali anak isteri kita, mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala rohani dan jasmani kita daripada terpedaya terikut pahaman-pahaman yang merosakkan akidah, yang merosakkan iman. Mudah-mudahan diberi umur yang berkah oleh Allah, diberi kesihatan yang berkah oleh Allah, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit dan macam-macam masalah. Moga dibukakan jalan-jalan kelepasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi hati yang sabar, hati yang senantiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan juga mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada umat Islam di Palestin khususnya, dan menghancurkan, menjahanamkan, memporak-perandakan, melenyapkan kejahatan orang-orang kafir harbi yang senantiasa khianat dengan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qutri unsa wal qaw. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna.